Berapa ramai pagi ni dah tak boleh bangun. Terdiam aja. Kenapa? Dah tak ada dah. Dah habis nafas. Dah innalillah dah. Baik, mujur hari ni akak-akak, tuan-tuan semua, ibu-ibu semua, ada nafas lagi. Ada nafas lagi. Hidup lagi. Alhamdulillah. Ala kulli hal, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia nikmat yang diberikan pada kita. Ulang-ulang kita sebut, nak kira memang tak terkira. Sebab tu para hukama mengatakan nikmat ni dalam bentuk limpahan. Kita ni dapat nikmat daripada Allah dikira sebagai limpahan nikmat. Maknanya apa? Melampau-lampau dah. Melampau-lampau. Lebih daripada cukup. Bukan cukup, lebih daripada cukup. Orang mua kata menua-nuah. Ini orang mua lah. Orang mua kata dah menua-nuah engkau ni. Kalau kita marah anak kan, dah melampau-lampau engkau ni. Kita lah ni. Ni kita ni. Dah melampau-lampau, dah menua-nuah dah. Nak keluar rumah tadi, nak pergi ke masjid hari ni, buka gubuk, tudung dia. Lagi ujung sampai pangkal, kiri kanan. Pilih 3 kali boleh, 3-4 kali boleh, mana satu nak akal. Syukur, alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Dah dapat datang lagi kita, jumpa lagi kita ni. Bukan senang nak datang, bukan senang nak jumpa kan. Yelah, lagi-lagi jumpa saya. Saya ni cikgu ganti-ganti kan? Cikgu spare kan? Alhamdulillah jumpa juga kan. Asalnya Ustaz Fendi kan, Maulana kan? Tapi Maulana ada urusan hari ni, wallahu alam. Haji Latif dengan saudara zaman telefon maklum pada saya. Alhamdulillah saya pun tak ada apa-apa urusan pagi ni. InsyaAllah Allah rezekikan kita jumpa. Nak jumpa, nak datang, nak tiba, macam-macam cubaan, macam-macam dugaan. Pertama-tamanya Allah sebut apa dia? Musuh kita, cubaan kita daripada siapa? Daripada syaitan. Dia ada 4 musuh manusia ni. Tapi tak nak cerita 4 lah. Nak cerita 1 je. Sebab ada benda lain nak cerita. Yang paling utama musuh kita, syaitan lah. Aduwwum mubin. Musuh kamu yang nyata. Musuh dunia akhirat. Ni musuh kita. Orang kata apa? Dulu kini selamanya. Dulu kini selamanya. Macam pernah dengar kan? Itulah musuh kita. Dialah musuh kita. Yang mana dia telah berikrar, bersumpah, berjanji di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Marahnya dia, geramnya dia kepada atuk kita Nabi Adam AS. Dia bersumpah depan Allah Taala. Dia berjanji depan Allah Subhanahu Wa Taala akan memusuhi Adam dan anak cucu keturunan Adam. Mana tak geram? Dulu pangkat dia besar, pangkat dia tinggi. Nama dia dulu apa? Azazil kan? Nama dia dulu Azazil nama dia. Beribadat beribu-ribu tahun. Penuh muka bumi ni diriwayatkan sebagai tempat ibadat dia. Sana sini, semua tempat atas muka bumi Allah ni adalah tempat ibadat dia. Ribu tahun sehinggalah dinaikkan pangkat, dinaikkan darjat sebaris dengan barisan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan malaikat. Dia ni jadi daripada api, pucuk api. Wa khalaqal jan, dijadikan dia ni daripada pucuk api. Api tu pucuk dia tu, atas tu. Dia rasa dia tinggi, dia hebat. Sebab tu kalau sekejap lah cerita makhluk laknat Allah ni. Sifat iblis ni dia bersifat makhluk halus.
Orang kata makhluk halus memang dia makhluk halus. Dia boleh meresap. Dia boleh meresap dalam setiap ruang. Dia boleh meresap dalam setiap ruang. Tutuplah macam mana pun. Kita tutup masjid kita ni aircon. Kenapa? Biar iblis tak masuk, kata pengurusi. Semua tingkap tutup, pintu tutup. Kita ada kelas. Kenapa nak tutup semua ni? Biar setan tak masuk. Tujuan dia. Tandanya, kata setan. Kelakar setan dengar. Ada gitu, kata dia. Sifat aku ni, sifat makhluk laknat Allah ni, dia boleh meresap dalam setiap ruang. Sama macam api. Macam mana kita tengok api? Katakan contoh, sebelah bangunan ni ada api besar, panas, tinggi, kuat. Rasa tak bahang ni? Macam tu lah dia. Bahang tu sifat dia. Macam tu dia datang. Dia datang macam tu. Makji jangan tengok sana pula. Ini sifat makhluk yang nama iblis ni. Jadi tingginya, kuatnya ibadat tadi, sekejap cerita sembang-sembang kejap. Sampaikan sebaris dengan malaikat Allah, Jibril, Mikail, Israfil. Malah menjadi ketua pada mereka, pada malaikat-malaikat ni, pada beribadah pada Allah. Satu hari jadi cerita Israfil terpandang di Lauh Mahfuz. Papan takdir makhluk. Kerja Israfil ni apa? Tiup trompet kan, sangkakala. Jadi dia selalu menengok lama lagi ke, bila ke, ada berita baru ke. Jadi pada hari tu, pada masa tu dia terpandang satu kenyataan yang memeranjatkan. Bahawasanya akan ada satu makhluk yang akan menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi bila dia nampak statement macam tu, kenyataan macam tu, tuan-tuan, Israfil jadi takut, menggeletar ketakutan. Jumpa dengan abang long ni, Jibril. Bang, kata dia, tadi kawan nampak dekat Lauh Mahfuz begini, begitu. Ya ke? Jibril pun takut. Ini semua makhluk yang taat, super taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah sekejap aja dah viral dah berita ni. Dah cerita, dah kecoh dah cerita ni. Semua malaikat tahu. Ya ke kecoh. Nak buat apa ni dah riuh. Cerita lagi riuh lah kan. Jadi mereka mengambil keputusan nak berjumpa pada tuan guru. Tuan guru mereka, Al-Alamah, Al-Syekh Al-Fadil. Masa itulah Azazil. Azazil kata dah tenang, jangan risau, jangan takut. Biar aku doakan. Semua-semua ni selamat, kata dia. Biar saya doakan semua-semua ni selamat. Tolonglah Tok Guru. Tak pernah tenang. Tolonglah Tok Guru. Baik. Dia doakan semua golongan malaikat selamat. Jangan ingkar, jangan derhaka kepada Allah. Akhirnya dia lupa nak mendoakan untuk diri sendiri. Tuan-tuan rahmati Allah, ibu bapa yang dimuliakan, yang ini yang kita nak ambil pengajaran. Beribadat beribu-ribu tahun, berpuluh ribu tahun, akhirnya menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Paling derhaka, paling laknat adalah iblis. Dicabut segala kemuliaannya, disabut segala darjat kebesarannya, menjadi sehina-hina makhluk. Itu yang geram sangat dengan Adam. Geram berbenar dia. Dia berjanji sampai kiamat dia akan memusuhi Adam, dan dia minta izin. Apa-apa pun dia kena minta izin. Segala-galanya dengan izin Allah. Dia minta izin dengan Allah. Apa dia? Nak merosakkan kita. Apa cara dia? Nak memperdayakan kita. Dia akan
memperdayakan manusia ni depan Allah. Ada janji dalam Quran apa? Dia akan menampakkan maksiat tu sebagai satu kemuliaan. Dia akan nampakkan benda salah jadi betul. Benda tak baik jadi baik. Macam tu. Ini mainan iblis. Dia nampak benda tak betul jadi betul. Pergi rumah urut. Alah, nak urut kaki je. Niat baik nak berurut. Tu kan nak berubat. Urut kaki tu kan nak berubat. Tak dosa lah, tak apa, tak salah. Jadi nampak ujungnya tak salah. Sebab apa? Nak berubat. Semua kan bergantung pada niat nak berubat. Niat kita nak berubat. Padahal banyak lagi cara kau boleh berubat. Ramai lagi tukang orang boleh urut. Yang gatal pergi jumpa amoy urut kaki kenapa? Nampak? Ni mainan dia. Macam tu lah. Dia tipu daya iblis kan, pada kita. Alhamdulillah. Pagi ni pun macam tu lah juga. Lebih kurang kita kan, nak mengerjakan kebaikan. Apa saja kebaikan kita nak kerjakan, dia akan halang kita. Taktik dia lain. Dia tak sama dengan musuh yang lagi satu. Nama dia nafsu. Taktik dia lain. Taktik dia merancang. Kalau taktik nafsu memaksa. Nafsu ni kalau dia nak, dia paksa kita. Dia paksa kita. Masa tu juga nak. Masa tu juga nak. Lebih baik menyesal beli ustaz daripada menyesal tak beli. Kata dia. Gelawanya handbag tu. Geramnya akak tengok. Panjang ngok dia kan. Ngok dia tu panjang. Habis tu biarlah. Tak ada duit dia. Biar menyesal beli daripada menyesal tak beli. Itu nafsu. Nafsu. Nak juga. Dia nak masa tu juga. Dia nak jam tu juga dia nak. Itu nafsu. Tapi kalau iblis tak. Dia ada strategi. Dia ada plan. Kau cakap dengan lelaki kau. Mula-mula ajak dia jalan je. Ibu-ibu hati. Cuci-cuci mata je. Macam tu. Atur perancangan. Atur strategi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah kena. Itu iblis. Itu taktik iblis. Dia membisik-bisikkan pada hati kita. Dia tak bisik telinga. Telinga ni bukan pusat pentadbiran manusia. Tak ada. Bisik kat mana? Bisik kat hati kita. Bisik kat hati kita. Sebab tu hati kita ni nak kena jaga. Nak kena pelihara. Jangan isi selain daripada Allah. Jangan letak selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua je dekat hati kita. Allah dan Muhammad. Dua benda ni. Dua perkara penting ni dalam hati kita. Lain daripada tu, maka rosaklah hati kita. Dia macam kereta. Macam motor. Kereta bawa habis minyak. Motor bawa habis minyak. Allah, habis pula minyak. Meter rosak, meter minyak rosak. Dia buka tangki minyak, betul kering kata dia. Dia fikir-fikir, pam minyak jauh kata dia. Macam mana nak buat ni kata dia. Minyak ni kalau tak silap warna dia kuning-kuning kata dia. Minyak ni warna dia kuning-kuning gitu. Sama warna dengan air kencing kata dia. Dia buka seluar dia pancut dalam tangki. Penuh tangki. RM7 penuh tangki. Wah, lega kata dia. Dia pun start motor. Boleh jalan, boleh start. Tak boleh, jahanam. Kan? Jahanam motor. Tak boleh jalan, tak boleh start pun. Itu ibarat kita. Kalau kita letakkan dunia lain daripada Allah, lain daripada Nabi kita SAW dalam diri kita dan hati kita, maka rosaklah diri kita ni. Diri kita ni umpama apa? Ulama beritahu, umpama kapal di lautan. Kapal di lautan. Laut ni apa? Laut ni dunia. Dunia ni laut. Kita ni kapal berlayar di lautan. Nak pergi mana? Nak menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selamat, insya-Allah. Syaratnya apa? Syaratnya kapal jangan bocor.
Syarat kapal jangan bocor. Bocorlah sikit aja. Alah, bocor sikit je ustaz, besar duit 20 sen. Kapal besar tapi bocor besar duit 20 sen. Lama kelamaan, lambat laun akan karam juga, tenggelam juga. Hati kita jangan bocor. Ibarat hati kita jangan bocor. Jangan bocor dengan dunia ni. Jangan bocor dengan kemewahan dunia. Jangan bocor dengan tipu daya dunia. Ini musuh lagi. Yang dah sebut sesuatu, dah sebut dah. Tak apalah tuan-tuan, cukuplah. Melangkah tak ada modal pula nak cerita. Kalau kuliah pagi ni kita nak sambung. Nak cerita tentang soal hati. Hati. Tadi kita sebut soal hati, nak jaga hati, nak pelihara hati. Yang mana cara nak menjaga hati, nak pelihara hati ni, kena jaga anggota lain juga. Saluran yang nak menuju ke hati ni adalah anggota-anggota badan kita. Mata, tangan, mulut, perut, kemaluan. Ini 7 anggota. Yang mana semuanya menuju ke satu tempat yang dinamakan hati. Dan pagi ni kita nak bicara satu anggota yang penting, yang sangat penting. Iaitu namanya lidah. Tak silap saya, tak ingatlah. Dah sebut ke dah bincang sedikit yang mana salah satu daripada kebinasaan lidah adalah mengumpat. Mengumpat. Allah jadikan anggota badan kita ni semua untuk manfaat, untuk kebaikan. Tapi kalau guna cara yang betul, guna yang cara baik, apa saja semuanya untuk kebaikan, untuk manfaat. Contoh macam pisau kan, pisau. Pisau tu kan manfaat, nak memotong, nak memasak, nak menyembelih. Ni nak korban ni kan. Kan baik, bagus. Tapi pada tangan orang yang baik, maka baiklah pisau tadi. Tapi kalau pada tangan orang jahat, maka jahatlah pisau tadi. Jadi alat yang membahaya pula. Begitu juga dengan dunia. Dunia ni akan jadi baik jika pada tangan orang baik. Dan dunia ni akan hancur, binasa pada tangan orang jahat. Nak baiki dunia, kena baiki manusia. Hari ni kita nak baiki dunia. Dunia kita dah hancur dah. Haru biru dah. Tonggang langgang dah dunia kita ni. Rosak dah. Betul tak? Betul. Macam mana nak baiki dia? Kalau repair sana repair sini tak jadi. Besok rosak balik. Orang tu pula buat. Besok rosak balik. Orang ni pula buat. Jadi nak baiki dunia, kena baiki manusia. Nak baiki manusia, kena baiki hati. Hati. Sebab inna fi jasadi mudghah. Sesungguhnya pada badan manusia ni ada seketul daging. Idza salahat, kalau dia baik, baiklah anggota yang lain. Idza fasadat, maka kalau dia rosak, jahat, rosaklah anggota yang lain. Wahya, dia namanya apa? Qalbun. Itulah dia namanya qalbun, hati. Bukan kalbun dengan kap. Kalau kap anjing, dia kena qab. Qalbun. Kalau kalbun anjing, dia sikit aja ubah. Sikit dia ubah. Sebab tu dalam bacaan Al-Quran, Fatihah kita, selalu ustaz-ustaz asatizah ingatkan siratal, mustaqim. Mustaqim dengan siratal tu selalu saya dengar. Kadang-kadang ada mahab cakap tuan-tuan, imam pun mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita nak baca baik-baik. Ihdinas siratal mustaqim. Itu pasal dia baru lepas ta. Dia baru lepas ta jadi taqim lagi. Lepas tu ta takim kan, ta jadi ta. Dia lepas ta dia sedap ta lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Betul tota. Di tota dia kata. Ini kena jaga kan ibu-ibu, hati-hati dalam bacaan kita ni. Ghairil kena jaga.
Dan bukan ghairil sifat huruf ra. Ghairil. Ghairil. Bukan ghairil. Kan? Ghairil. Bukalah kan selalu dengar apa bacaan Imam Sudais ke apa semua kan. Dengar betul-betul. Sebutan tu jangan dengar oh sedap. Jangan sedap aja. Ikut sebutan dia, lahjah dia, gaya dia, mahraj dia apa semua tu. Kan? Tengok betul-betul, kita tiru. Kan? Kita ni tak pandai, jadi ikut orang pandai. Kita ni tak alim, ikut orang alim. Macam tu. Okey. Jadi mengumpat. Bismillahirrahmanirrahim. Kebinasaan lidah adalah mengumpat. Satu daripada kebinasaan lidah yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tajuknya mengumpat. Ini dosa rare. Dosa rare. Orang sekarang budak saya cakap rare. Benda rare. Tak rare lah. Rare. Saya pun tak tahu lah apa rare ni. Orang cakap, aku cakap. Makna dia apa? Tak tahu. Macam yang biasalah kata. Biasa. Yang popular. Yang glamour. Ni dosa rare. Yang glamour bagi lidah. Selalu kita buat dan tanpa kita sedari. Selalu kita buat tapi kita tak sedar, kita tak perasan. Jom kita tengok dulu apa takrifan yang dikatakan mengumpat ni. Kena tak kena dengan perbuatan harian kita. Iaitu bismillahirrahmanirrahim, iaitu engkau menyebut tentang saudaramu dengan perkataan yang dibencinya. Okey, satu perenggan dulu. Engkau menyebut, mengata, bercakap, menulis, menaib. Sekarang macam-macam. Kan? Dulu je menyebut, mengata, lidah, tapi hari ni dah bertambah. Menulis boleh. Kan? Menaib boleh. Hantar SMS, hantar WhatsApp, hantar Facebook, hantar benda-lah telefon tu kan. Macam-macam dah. Perkembangan cara mengumpat. Maju dah mengumpat sekarang. Tentang saudaramu. Siapa? Maklum kita. Sebab dia saudara kita. Putih kita. Sebab saudara kita. Ayub. Sebab dia anak saudara kita. Gitu? Bukan. Maksud saudara. Wama ikhwanuka. Kata malaikat. Mungkin nangkir dalam kubur. Siapa? Kullul muslimin wal muslimat. Semua saudara kita. Semua Islam. Itu semua saudara kita. Dalam kubur esok, tuan-tuan, ibu akak, saya, kita semua akan disoal oleh mungkar dan nakir. Datang menanya kepada kita dengan soalan-soalan yang dah bocor. Lama dah. Dah lama dah tahu. Dah standby dah jawapan. Tapi dalam kubur belum tahu boleh jawab. Kenapa? Nak jawab bukan dengan ilmu, tapi dengan amal. Kalau kita tak bersifat taat, tak beramal, tak patuh pada Allah, tak patuh pada Nabi, lidah kita tak akan keluar kalam Allah Tuhanku. Tak akan keluar kalam Muhammad Nabiku. Tak ada. Tak ada. Kena amal dulu, baru jadi jawapan tu dalam kubur nanti. Begitu juga dengan saudara-saudara aku. Orang Islam ni saudara-saudara aku. Kalau kita tak beramal dengan cara beramal orang Islam ni saudara kita di dunia, maka dalam kubur kita tak mampu nak mengaku orang Islam semua ni saudara aku. Kenal tak kenal, tahu ke tak tahu nama dia, duduk kat mana pun dia tak tahu ke tahu ke, asalkan di Islam, kita sebut, kita mengata di belakang dia. Syarat tambahan dia di belakang, bukan di depan. Depan lain maksud dia. Depan ni mengeji, mengejek, mengata. Belakang ni mengata tentang, bercerita tentang saudaramu di belakangnya dengan perkataan yang dibencinya, cerita yang dia tak suka. Cerita yang dia tak suka. Kalau cerita tak suka ni biasanya cerita baik ke cerita tak baik? Tak baik lah.
Kekurangan ke kelebihan? Kekurangan. Cerita kan. Tahu kan. Laki dia yang mana? Laki dia yang dulu tu. Oh, ramai laki dia. Makan laki gitu dia. Oh Allah Rabbi. Ada je kan. Sekalipun engkau benar, betul, ini bukan cerita bohong. Ini bukan reka-reka. Ini cerita betul. Tak ada yang tidak betul, melainkan betul belaka, benar belaka. Amboi, macam sumpah mahkamah. Kan? Betul itulah mengumpat. Kalau tak betul namanya dusta. Itu dah bab lain. Betul, belakang dia cerita kekurangan, dia tak suka, syaratnya orang Islam. Persoalan pula timbul. Habis ustaz orang kafir, macam mana? Cerita tentang orang kafir. Bolehkah kita mengumpat tentang orang kafir? Aliong, acong, linggem, rama, ramu. Boleh tak? Ini takrifan mengumpat. Tetapi perbuatan bercerita tentang hal keburukan orang tetap sama. Walaupun dia bukan Islam, tuan-tuan, akhirat besok kan kita tahu, Nabi dah beritahu, kita akan dituntut sekalipun oleh binatang. Binatang pun akan membuat tuntutan kepada kita. Tuntutan kepada kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil-kecil amalan pun ada balasan, dan sekecil-kecil kejahatan pun tetap mendapat balasan. Itu urusan Allah. Ini takrifan ulama. Saya baca apa ulama tulis, kita sebut. Okay. Kita ni tak ulama kan. Mamak pun tak lagi. Sama ada engkau sebut kekurangan pada dirinya, pada akalnya, pada perbuatannya, pada perkataannya, pada kainnya atau pada lainnya. Pada kain dan lain. Nampak? Kain pun jadi hal. Telekung dia kuning tak basuh. Tek lala hitam selekeh. Ni kain. Bukan kain tu. Maksud kat sini dalam kitab, kain ni peribadi. Kan kita orang Melayu cakap apa? Jangan jaga tepi kain orang. Jangan sibuk jaga hal peribadi orang. Kita ni suka nak jaga hal orang. Kan? Tengah duduk-duduk kat rumah, dengar bunyi lori. Tengah panjang batang leher. Beli kursi baru. Orang depan. Tengok lori. Got memot. Hutang lah tu. Ada je. Nak berlapang dada tu susah kita ni. Ujung-ujung tu ada je dia punya kesimpulan syaitan tadi tu. Dah elok dah. Alah rezeki dia. Beli kursi baru. Alah bang, kau memot. Hutang lah tu. Allahu Akbar. Ni kan, takrifan mengumpat. Kena tak pada harian kita, kata-kata kita? Ada tak? Kalau ada, kita ubah. Kalau kena, kita lari. Ubah benda ni. Sebab benda ni mendatangkan dosa, mendatangkan susah pada kita, dunia dan akhirat. Dunia susah, akhirat lagi susah. Dosa ni, kita selalu cakap apa? Sifat dia manis. Kan selalu kita cakap, ulang-ulang kita sebut dalam kuliah kita. Dosa ni sifat dia manis. Sebab tu jangan mula, jangan cuba. Kalau cuba, kalau mula, nanti apa? Ketagih. Macam gokok. Gokok. Orang tak isap gokok, dia kata, pahit, busuk. Tak isap gokok. Cuba tanya orang isap gokok. Dia kata, lemak berkerim. Lemak berkerim, dia sukai ramai, kata dia. Itu dia. Jadi sifat dosa macam tu, manis. Kata Nabi lagi,
Sifat dosa ni, kalau kita nak rasa, kita ni buat dosa ke tak? Salah ke tak aku buat ni? Nabi pesan pada kita, sifat dosa tu, diri kita rasa takut. Diri kita rasa serba salah. Bila kita buat benda tu, bercakap benda tu, kita rasa, lepas tu kita rasa, alamak, betulkah aku cakap tadi? Bolehkah aku cakap tadi? Betulkah aku buat tadi? Salahkah aku buat tadi? Mula timbul rasa serba salah. Serba salah. Tu tanda ada iman. Tuan-tuan, ibu-ibu, kakak, tu tanda kita ada iman. Iman kita bagi signal cepat. Iman kita bagi signal, bagi tindak balas. Bahaya, 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 bahaya. Macam kapal terbang kan? Ting, 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 ada rasa asa. Macam tromen kan? Ting, 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 ada rasa asa, ada rasa asa. Iman kita beritahu. Bahaya, 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 bahaya. Dosa, 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 dosa. Tu tindak balas. Tapi kalau selamba je, dah rosak. Itu sensor dah rosak. Sensor dah rosak dah. Kalau kereta, sensor dah rosak dah. Tak boleh beritahu dah. Maknanya apa? Iman kita ada masalah. Iman kita ada problem. Selagi kita buat benda yang, selagi kita buat sesuatu, tiba-tiba kita dapat signal. Rasa takut. Rasa serba salah. Rasa tak tentu arah. Maknanya apa? Itu tindak balas iman kita. Iman kita bila berjaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Ni dah dekat dosa ataupun tu perkara dosa. Itu dia. Sensor, bukan kanser. Sensor kita. Iman dan sensor kita. Kemudian kata Rasulullah lagi, perbuatan tadi tu kita takut orang tahu. Perbuatan kita tadi kita takut orang tahu. Allah, kalau Pak Imam tahulah aku cerita, mati aku. Dia cerita pasal Pak Imam. Dia nampak Pak Imam pagi tadi pergi Muhammad Janda. Sudah kata dia. Kalau Pak Imam tahu aku lah yang bercerita ni, habis kena siap mulut aku ni garang. Imam nak dakor garang, misal meletik je tu kan. Habis kau, habis kau, habis kau, habis kau. Ini kan tanda-tanda dosa. Ni Nabi beritahu kita. Nak tanya diri kita. Maknanya apa? Tuan-tuan, ibu, kakak, dosa ni kita boleh kenal dengan tindak balas diri kita. Allah beri satu perasaan pada kita yang kita boleh rasa. Kau ni buat dosa ni. Yang kau ni buat salah ni. Macam tu. Untung terima kasih, subhanallah. Syukur pada Allah. Allah bagi kita nikmat dapat mengenal dosa pada perbuatan kita, pada amalan kita. Okey. Habis. Kita tengok pula dalil tentang mengumpat ni. Larangan mengumpat dalam surah Al-Hujurat, Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahmal akhihi maitan fakarihtumuh. Allah sebut maksud dia, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Kan Nabi larang. Kita ni kalau duduk bertiga ganjil kan, kita berdua mengumpat, berbual, tinggalkan orang lain. Nabi jangan, Nabi larang macam tu. Jangan begitu kan. Jangan orang sana ngata orang sini, orang belakang ngata orang depan, orang kiri ngata orang kanan. Jangan. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Ni, jangan mengumpat setengah kamu dengan yang lain. Jadi macam mana? Kalau nak mengumpat, berjemaah lah. Jadi, pula kan. Itu yang tengok orang berkumpul bercerita. Dia datang. Cerita apa? Cerita apa? Cerita apa? Kalau orang dia duduk belakang, orang depan dia berlonggok mengumpat kan. Panjang batang leher dia. Aku cerita apa? Aku cerita apa? Cerita apa? Tergangkat-gangkat buntut dia. Nak join kata dia. Nak join kata. Nak join dosa. Nabi ajar kita apa? Jauhilah. Jauhilah. Kenapa kata Nabi? Kalau nampak orang umpat, dengar orang umpat, jauhilah. Sebab hari ni dia bawa cerita orang pada kita. Esok lusa
dia bawa cerita kita pula pada orang. Itu dia. Ini bahaya. Kan? Kalau ada kawan yang macam ni, Nabi suruh jauhi mereka. Jangan tak kawan. Jangan tak kawan. Kawan juga, tapi janganlah kawan sehidup semati. Kawan je tapi berjaga-jaga dengan orang macam ni. Kena berhati-hati dengan macam ni. Nasihatkan dia, bawa baik dengan dia. Bila dia nak bercerita, kita cepat-cepat tukar tajuk. Bila dia nak mengumpat, cepat-cepat kita sumbat mulut dengan pisang. Makan pisang. Dia terdiam dia kan. Macam tu. Jangan tak kawan pula, sian orang tu gerang, betul? Jangan sisihkan dia pula. Jangan pula gitu kan. Okey. Apakah perumpamaan yang Allah beri kepada orang mengumpat ni? Memakan daging saudaranya yang telah mati. Orang yang mengumpat ni sama orang makan daging saudaranya telah mati. Makan daging mayat. Mayat ni belum proses, namanya mayat. Ingat tak kita? Kalau dah proses, namanya jenazah. Belum proses, namanya mayat. Dah proses, namanya jenazah. Tu beza dia. Kalau ada kematian kat rumah kita, jangan terperanjat, jangan melupur. Mati, menangis nak beranak. Jangan. Kita kena tahu apa kita nak buat. Hari tu saya ada buat khusus sikit pengurusan jenazah. Apa yang kita nak buat mula-mula? Uruskan SOP kematian. Ingat tak? Ada apa-apa berlaku kematian, uruskan SOP kematian dulu. Telefon hospital, klinik, MA, suruh dia datang untuk mengesahkan kematian. Kemudian polis, raport polis untuk mendapatkan permit pengebumian, penguburan. Kemudian mayat tadi nak buat apa? Mayat tadi bersihkan. Jangan biar gitu. Kalau mak kita, bapak kita tu, jangan biar gitu je. Ambil kain, tawel kecil, basahkan, lap kering-kering, kan? Bersihkan muka arwah ni ayah aku ni, ya Allah, dah tinggalkan aku, kan? Kalau ada air mata, taik mata tu congkil keluarkan. Kalau ada air liur, kalau ada darah pipi kan, kat nelih, nanah ke ingos, bersihkan semua, bersihkan badan, bersihkan. Lucutkan baju dia. Kalau perlu lucut. Tak boleh potong pakai gunting. Ambil kain lain, ambil kain ataupun kain yang sama. Tadi last kali bersihkan pampers dia kalau ada pampers. Buka, buang pampers. Bersihkan kemaluan depan, bersihkan najis buntut, air kencing semua. Kan? Serubungkan dengan kain. Kalau nak pakaikan baju semula mungkin susah. Serubungkan dengan kain. Rasa kita. Kalau bogil, sejuk tak? Sejuk. Malu tak? Malu. Jadi tutup betul-betul. Tutup atas, tutup bawah. Kan? Nak mengelakkan fitnah. Kalau datang jenis-jenis Kak Nam yang macam tu kan? Dicium. Bau tai, bau najis. Kan? Belum tanam lagi. Allah dah buktikan jahat ni. La ilaha illallah. Padahal tu bau tai je, bau najis tu kan? Bukan bau dia. Bau tai, bau najis memanglah busuk. Ambil pampers tu serkupkan muka dia. Geram aku. Wak mulut je tu dia kan. Ambil minyak, ugut pelan-pelan dekat sendi-sendi dia. Kan? Kita dah belajar kan? Kemudian ikat tempat yang perlu. Leher ni, dagu ni, kalau terbuka, ikat. Kalau tak terbuka, tak payah ikat pun tak apa. Kan? Mata jangan letak duduk siling. Geram betul aku. Mata jangan letak duduk siling. Itu budaya cara orang kafir, Yahudi. Yunani, penyembah api, Majusi. Itu orang Majusi. Dalam kitab kita baca perut letak garam yang beratnya kurang lebih 1 kilo. Dalam kitab cakap macam tu. Garam ataupun benda. Jangan letak batu bata pula. Gunting tak kena. Dia nak kena berat lagi. Berat. Tujuan dia apa? Nak mengelakkan masuk angin. Dalam kitab sebut macam tu. Saya sebut apa yang dalam kitab lah.
Saya tak pandai. Saya cabut dalam kitab ni. Garam. Kenapa garam? Allahu'alam. Yang kurang sekilo, kurang daripada sekilo berat dia. Tak sampailah bukan 800 ke kan. Sepaket letaklah macam tu. Tujuan dia apa? Mengelakkan masuk angin. Perut tadi jangan masuk angin. Kalau masuk angin tuan-tuan, siapa yang biasa mandi jenazah hui, nak mandi jenazah kalau perut masuk angin, setengah jam cerita nak cebok je. Cerita nak cebok ni setengah jam je. Saya dah berapa kali kena yang macam tu. Berpeluh. Berpeluh. Okey. Ni nak beritahu. Kalau kita mandi jenazah terkena yang macam ni, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Basuh je luar, bersih-bersih, dah tak wajib kan? Kemudian cepat-cepat sumbat dengan kapas. Buntut dia tu, jangan cocok kau kuat. Dia marah geram kan? Bangun, oi kata. Sekadarnya kan, ambil kapas, basahkan, cucuk cepat-cepat kan. Macam tu kan, nak ngelakkan najis tu keluar. Kalau tak dia cebok dia tak sudah kan. Keluar je kan. Tu. Kemudian selalu kita pesan kalau berlaku kematian, masa mandikan jenazah, kapankan jenazah tadi, kita suruh anak dia kalau boleh. Anak dia kalau boleh. Waris dia kalau boleh. Kenapa? Sebab sentuhan kita dengan sentuhan anak tak sama. Kita ni kita ni datang kuasa, pengurusan jenazah, imam, ustaz kan, buat kerja asal siap. Asal siap, asal boleh dah siap dah. Tapi kalau anak buat, dia akan buat aja. Ya, betul Makcik. Dia akan buat dengan belayan kasih sayang. Ya Allah, inilah tangan bapa aku ya Allah. Inilah tangan yang besarkan aku. Siang malam penat kerja cari duit ya Allah. Ampunkan dia ya Allah. Lain dia punya cara tu lain, tak sama. Kalau gitu kan. Lain cara dia. Jadi tuan-tuan, ibu kakak, bagi pengetahuan kepada anak-anak kita. Minta anak-anak kita, bawa mereka sama-sama kalau ada khusus pengurusan jenazah. Biar dia tahu, biar dia berani, biar dia boleh buat. Seandainya sampai masa waktu kita pergi nanti, kita boleh mandikan kita. Dia tahu nak uruskan jenazah. Sekurang-kurangnya dia tak takut dengan mayat. Ada orang takut. Takut. Hidup tu kau main lagi kan. Hari-hari kau sayang, nak minta duit. Dah mati, takut pula. Okey. Iklan. Hari ni banyak iklan. Tak betul benda tu kena. Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Kenapa Allah membuat perumpamaan mengumpat itu seperti makan mayat, seperti makan daging mayat, daging orang mati? Ulama membincangkan perkara ni. Kenapa Allah membuat perumpamaan mengumpat tu seperti makan mayat orang mati? Maka jawapannya ulama beritahu kerana orang yang diumpat tadi tak boleh buat apa. Dia tak tahu. Sebab perbuatan mengumpat tu di belakang mereka. Di belakang dia. Kita tengah duduk kat masjid Parit Setongkat. Betul? Orang cerita pasal kita dekat masjid Parit Kadi. Apa kita boleh buat? Tak tahu apa. Apa pun kita tak boleh buat. Apa pun kita tak boleh bertindak. Kau tahu Haji Seman tu tak guna, tak pakai, tak senonoh, tak itu, tak ini. Semua dia kata. Habis. Kita boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Sebab kita tak tahu, tak dengar. Seumpama sama macam mayat. Mayat kan tak boleh buat apa-apa. Kita tonyoh, kita gosok, kita bungkus, kita balut apa, ketat, ikat ke tidak kan. Diam tak kan.
Diam, redha je dia. Tak dia buat apa. Gitu. Jadi itulah kata ulama penafsirkan dia. Sebut bungkus tadi. Macam mana kalau kita nak kapan jenazah, kalau kain tak cukup? Dah gunting standard kita macam ni. Satu ni dengan setengah ni. Ni standard size badan manusia kita. Kan? Ni satu apa ni? Satu asta kan. Saya belajar lupa nak tanya ni satu apa. Kan? Lepas tu satu ni. Tiba-tiba mayat datang, panjang pula engkau ni. Macam mana nak buat? Panjang. Tuan-tuan kena buat ni nampaknya. Tak boleh jawab ni. Kan? Bila tak cukup kain, tiba-tiba panjang, hari tu dia kata apa? Ustaz, jahit dulu Ustaz, jahit. Tak jahit apa? Kubur dah siap nak jahit. Kubur apa dah siap kan? Jawapannya, kita silangkan kain. Silangkan kain. Haji yang nganggut dah faham. Pijak kain bawah, tarik kain atas. Jadi dia dah jadi sini. Mula macam ni kan? Jadi sini. Kan? Kita sekarang dah senang lerang 60. Kalau dulu ada lerang 40, betul? Takdirnya datang arwah, besarnya. Ni orang ke nak kebor ni? Kan? Mulut jahat, mulut puaka. Kan? Macam mana pula? Sama juga. Silangkan macam ni pula. Silangkan. Sebab bila kita dah bungkus, dah jalan kain, dah tak nampak dah. Dah tak nampak dah. Nantilah kalau senang-senang esok kan, kita buat tuition cara nak membungkus jenazah. Bungkus pula kapan? Bungkus pula. Bungkus kuih lepat. Okey. Dan sabda Nabi SAW dengan setengah jam lagi. Dan sabda Nabi SAW, "Iyyakum wal ghibah, fa innal ghibah ashaddu minaz zina." Qila lahu kaifa? Qala inna rajula qad yazni wa yutubu fa yutubu Allahu alaihi. Wa inna sahibal ghibah la yaghfiru lahu hatta yaghfiru lahu sahibu. Sabda Nabi, jauhkanlah dirimu dan takutilah mengumpat. Nampak? Nabi suruh kita jauhkan diri, jangan dekat, dan takutlah pada mengumpat. Sebab apa? Sebab dosa. Mengumpat itu dosa. Dosa itu bahaya. Kalau apa? Kalau bawa mati, susah dosa ni. Hidup pun susah, mati pun susah. Sebab apa? Sebab dosa. Hari ni kalau kita rasa hidup sempit, rezeki berat, masalah banyak, badan tak sihat, tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak, percayalah antara sebabnya adalah kerana apa? Kerana dosa. Kerana dosa. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah dan sesama makhluk. Kan? Banyak-banyak kan? Mungkin itu kesan daripada dosa kita. Susah kan? Niaga tak jadi je, projek tak jadi je semua. Mungkin asbab dosa kita. Kan? Kena taubat. Dulu kan kita dah cerita tentang taubat, ingat tak? Ke dengan makji siapa ni? Taubat mesti ada 3 benda. Pertama, menyesal. Kan? Bertaubat ni pertama menyesal. Menyesal aku, tak nak. Kan? Menyesal aku. Lepas tu kedua, tak nak buat lagi. Memang dia punya padan dia lah. Regu dia. Menyesal aku, tak nak buat lagi. Kan? Ayat dia gitu. Menyesal. Taubat itu menyesal. Kan? Dan tak buat lagi. Habis kalau buat lagi, macam mana? Taubat lagi. Buat lagi. Taubat lagi. Buat lagi. Sampai bila? Sampailah kamu berputus asa, kata Nabi kan. Sampai kamu putus asa nak bertaubat, Allah tak akan berputus. Allah tak akan berputus memberi, tak akan tertutup pintu taubatnya kepada kamu. Tak akan terputus pintu taubat Allah kepada kamu. Sampai bila-bila pun Allah sentiasa bersedia menerima taubat kita, melainkan dalam 2 keadaan.
Pertama apa? Ketika nyawa tiba di garah-garah kita, halkum kita. Sampai situlah pintu taubat manusia ni ditutup. Kedua, ketika matahari terbit daripada barat. Itu taubat, itu akhirat, itu kiamat alam. Kiamat alam maknanya pintu matahari keluar daripada barat. Tapi kiamat manusia, halkum kita, nyawa sampai halkum kita. Degil lagi, dah sampai perut ni. Hidup lagi ni. Dah sampai dada. Ada can lagi, hidup lagi ni. La ilaha illallah. Ni betul batu ni. Ni orang dah ditutup pintu hati ni kan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, ada sakit, tak bersihkan cepat, tak baiki cepat. Kita ni nak baiki hati ni. Kita cerita-cerita pagi ni, bincang-bincang, sembang-sembang ni, kita nak cuba-cuba belajar nak baiki hati kita. Tapi kalau tak nak baik, tak nak repair, maka apa Allah buat? Fazadahumullahu marada. Allah tambah lagi penyakit dalam hati mereka. Maka apa yang berlaku? Khatamallahu ala qulubihim. Maka tutuplah pintu hati mereka. Habis. Dah, kalau pintu hati dah tertutup, mandi air zam-zam pun tak guna. Shampoo, air zam-zam pun tak jalan. Tak usah kata minum, mandi pun tak jalan. Allah. Jangan sampai khatamallahu ala qulubihim. Jangan sampai gitulah kita ni kan. Salah memang salah, dosa memang dosa, tapi bertobat selalu. Minta ampun dengan Allah dan minta ampun dengan sesama makhluk. Okey, habiskan hadis tadi. Jauhilah, takutilah mengumpat, kerana mengumpat itu lebih teruk daripada zina. Dan orang, tak habis. Sorry, ada benda tertinggal. Tadi dua, mentaubat. Pertama, menyesal. Kedua, tak nak buat lagi. Yang ketiga ni, yang selalu susah kita gagal, benci kepada dosa tadi. Mesti benci pada dosa. Mesti benci pada dosa tadi. Barulah taubat kita jadi taubat nasuha. Kalau tak ada nombor 3 ni, belum tahu lagi. Takut jadi taubat sambal belacan. Taubat memang taubat, tapi itulah tadi, buat lagi. Macam kita makan sambal belacan kan. Tedah. Tapi ambil lagi, tambah lagi, ambil lagi, colik lagi kan. Kata pedas, tak apa, pedas lebih sedap kata dia. Gitulah. Sebab apa? Sebab tak ada nombor 3. Nombor 3 tadi yang paling penting dalam bertaubat, itu benci kepada dosa tadi. Orang hari ni dia taubat, tapi dia berbangga dengan dosa. Dia kata, alah aku masa muda-muda, setakat arak ni, 3 tong aku hadap sekali, kata dia. Jago betul. Setakat perempuan ni kat Muar ni, semua aku punya. Amboi, habis perempuan kat Muar. Dia punya. Tapi itu dululah, sekarang aku dah taubat. Biasa tak dengar ayat ni? Dulu aku jago, lomba apa cakap, dosa apa aku tak buat dulu. Ada ayat ni tuan-tuan, ni ayat ni biasa dengar. Dosa apa aku tak buat dulu? Kau cakap apa aku tak buat dulu? Tapi itu dululah, sekarang aku dah taubat. Ni taubat sama belacan. Bila kata taubat, dia benci dengan dosa tu. Tak usah kata nak sebut, nak cakap, nak ingat pun dia tak sanggup. Benci betul dengan dosa. Itu betul orang taubat. Ini yang kita nak tanam, nak ajar, nak didik diri kita ni. Kalau betul kita bertaubat, kena ada 3 benda ni. Menyesal, tak buat lagi, dan benci kepada dosa tadi. Kena ada. Okey. Barulah jadi taubat betul, taubat nasuha insya-Allah. Okey. Kerana mengumpat itu lebih teruk daripada zina. Dan ada orang bertanya pada Rasulullah, bagaimana ia lebih teruk? Jawab Rasulullah, seseorang itu kadang ia berzina dan ia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Nampak? Zina ni dosa dengan Allah. Memang kita buat dengan orang, pasangan. Bukan kita lah, pasangannya. Dia buat dengan pasangannya. Tapi bertaubat, ya Allah ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Walaupun dia dah berzina berpuluh-puluh kali. Pagi tadi je 17 kali dia berzina. Pagi tadi je. Malam tadi 24 kali.
Semalam 44 kali. Wah, hari tu 98 kali kata dia. Banyak ni dia berzinah. Tapi bila dia angkat tangan, minta ampun pada Allah, insya-Allah Allah ampunkan. Dengan sekali taubat saja, zina dia yang berpuluh-puluh kali tadi, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tengok pula. Orang yang mengumpat, dan sesungguhnya orang yang mengumpat itu tiada diampuni dosanya. Allah nak ampunkan macam mana? Syaratnya boleh sehingga diampuni oleh orang yang diumpatkannya. Tambahan syarat. Tambahan syarat taubat tadi, minta ampun pada Allah dah tentu. Dan yang last sekali, minta ampun pada orang. Pada makhluk pada orang yang kita buat dosa tadi. Kalau terambil harta, kena pulang. Kalau tak boleh pulang, minta halal. Sebab tu nak minta maaf ni, jangan tangan kosong. Kita dah cakap hari tu kan. Raya-raya jumpa Pok Long, Pok Teh, pakcik kita kan. Jumpa orang tua, salam tu biar ada sampul. Tak payah banyak-banyak. Jangan RM10, RM20 lah, kalau lain sikit kan. RM20. Minta ampun Pok Teh, minta maaf, halalkan makan minum saya. Dia rasa ada sampul. Hei, kata dia, kau dah macam anak aku tadi. Halal dunia akhirat. Pasal apa? Pasal ada sampul tadi. Itu taktik dia. Kan, cara dia. Jangan salam kosong. Salam kosong tak load. Kau dah cekik dia ada aku kilo-kilo kau hebat kan. Kau dah cekik mutan aku atas pokok kau duduk kan. Senang je kau minta ampun. Tak lepas. Ada sampul. Itu taktik kan. Manusia kan. Nak lembutkan hati orang. Okey. Sehingga diampuni oleh orang yang diumpatkannya. Itulah syarat dia. Nak minta ampun dosa mengumpat punya dah susah. Kena jumpa seorang-seorang orang yang kita umpat. Kita kata tadi. Kalau kenal, kalau tahu, bolehlah. Kalau ada lagi, hidup lagi. Kalau tak kenal, tak tahu, naik kereta. Orang depan motong, masuk jalan. Main masuk je. Main potong je. Bodoh. Panjang 4 harkat, 5 harkat. Kuat dia punya, nampak dia punya makhraj ba tu kena betul. Bodoh kata dia. Masuk semua huruf dia. Buta. Macam mana nak minta maaf? Dah kata bodoh, buta, bahlul, tongong, macam-macam. Yang kita tahu nombor flat warna kereta, orang tak tahu. Sabar kan. Tu yang selalu kan. Ustaz pun sama. Katakan Allah uji kan. Astaghfirullahalazim. Allah, moga Allah ampunkan kan. Inilah mulut tuan-tuan, kita ni sebab tu mulut kita ni nak lazimkan dengan zikir, tasbih. Kalau Allah uji, astaghfirullahalazim. Subhanallah. Keluar perkataan-perkataan macam tu kan. Yang baik-baik belaka. Diuji, dicuba, subhanallah, astaghfirullah. Macam tu. Kalau jumpa orang macam ni, dengar macam ni, cepat-cepat ambil buat menantu. Contoh. Alhamdulillah. Okey. Dan pada malam Mi'raj, sikit apa? Saya nak sampaikan, saya ada tajuk yang saya nak sampaikan. Saya kena kejar juga. Pada malam Mi'raj, Nabi SAW telah memandang ke dalam api neraka. Maka tiba-tiba beberapa orang lelaki di dalamnya memakan bangkai. Dan Nabi bersabda, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang yang mengumpat manusia. Ini nampak kelebihan Nabi kita. Pada malam Isra' dan Mi'raj. Malam Mi'raj Allah pertontonkan kepada Rasulullah seksa-seksa dalam api neraka.
Allah pertontonkan kepada Nabi iklan dia, iklan. Belum berlaku lagi, cerita belum tayang. Cerita belum sampai masa bulan dia. Cerita dia bila? Bulan depan. 7 hari bulan 7. Hari ni tengok. Hari ni dah tengok dah. Tengok apa? Tengok iklan dia. Hari ni 22 hari bulan 6. Tengok iklan dia. Cerita dia bila? Tu bulan depan esok. Macam itulah kita. Nabi kita macam tu. Umpamanya gitu. Nabi melihat iklan-iklan penyelesaian neraka Allah Ta'ala. Oh, ni kenapa ni Jibril? Ni makan harta anak yatim. Yang ni berzina. Yang ni pula mengumpat. Semua Nabi tengok. Dan Nabi bawa cerita tadi, apa yang Nabi tengok, khabarkan pada kita semua. Sebagai peringatan pada kita. Selamatkan diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu, jauhkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Sayangkan diri tak? Sayanglah. Hari makan ubat, darah tinggi, kencing manis, garot. Kenapa makan ubat tu? Sayang diri supaya sihat. Nak keluar rumah, sapu bedak, sapu lotion, minyak wangi, minyak urut, minyak panas, minyak geris, semua letak, semua sapu. Kenapa? Sayang diri. Sayang diri. Itu sayang diri lah. Tapi kemuncak sayang pada diri, apa dia? Selamatkan daripada api neraka. Itu kemuncak sayang diri. Tak guna kita pakai cantik-cantik, mahal-mahal, berbedak, bersolek, gunting rambut, minyak wangi, makan ubat, tapi masih membuat dosa. Itu tak nama sayang diri lagi. Itu tak nama sayang diri. Kalau orang sayang diri, dia tak nak biarkan diri dia dibaham oleh api neraka. Sayang diri saya ustaz, jaga diri, puasa banyak, taubat banyak, sembahyang banyak, amal banyak. Kenapa? Sebab saya sayang diri saya. Cukup tak? Tak cukup. Wa ahlikum, dan keluarga kamu. Kita ni perpisahan, mati adalah perpisahan sementara saja. Orang beriman, mak ayah kita, anak kita, atuk nenek kita berpisah sementara dengan kematian. Mati adalah perpisahan sementara kita. Dan kita yakin kita akan bertemu semula dengan mak ayah kita, anak-anak kita, atuk nenek kita. Semula di mana? Akhirat nanti. Kita akan berpegang tangan. Mak, ayah, jom kita sama-sama masuk syurga. Masuk syurga. Seronok tak? Seronoknya bawa anak-anak mak ayah kita masuk syurga sama-sama. Yang tak seronoknya apa? Tiba-tiba ada seorang dua anak yang, mak tolong mak, saya kena bakar ni mak, saya dalam neraka ni mak. Alah, macam mana mak nak tolong? Sedih tak kita? Sedih kita kan. Nak masuk syurga, tapi Allah, ada dua pula anak yang kena bakar. Itu yang tak seronok. Sebab tu Allah dah pesan, wa ahlikum nara. Jangan fikir diri je, jangan selamatkan diri je. Hari ni kita dah cerita, dah dengar, dah tahu, dah faham sedikit daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa anak, jumpa suami, jumpa isteri, kita kongsi-kongsikan, sampaikan. Bukan kita nak tunjuk pandai, tapi kita sayang. Itu tanda kita sayang. Tidak sempurna iman seseorang itu selagi dia tak menyayangi saudaranya seperti dia sayangkan diri dia sendiri. Ini juga, kalau kita sayangkan saudara kita, kita tak ngumpat dia. Kita sayang saudara kita, sayang kawan kita, adik-beradik kita, kita tak ngumpat dia. Kenapa? Sebab kita sayang diri kita, kita tak suka kita kena ngumpat, maka begitulah kita sayang kepada orang lain. Ini yang dikatakan ihsan kepada makhluk. Ihsan ada dua. Satu, ihsan dengan Allah, anta'budallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seperti seolah-olah engkau dapat melihat Allah. Kalau tak rasa, tak dapat, Allah pula lihat engkau. Itu ihsan dengan Allah. Ihsan dengan makhluk, kita tak suka. Apa yang kita tak suka orang buat pada kita, kita pun jangan buat pada orang. Itu ihsan dengan makhluk. Apa yang kita tak suka, kita tak suka orang kata kita, dengki kita, umpat kita, sakiti kita, kencing kita kan. Maka benda-benda tu semua tadi
kita jangan buat pada orang. Itu ihsan dengan makhluk. Sama hari ni. Apa yang rasa tak suka orang buat kita, maka pulangkan balik semua perkara tu pada orang lain. Allahu akbar. Maka mudah-mudahan selamatlah kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey. Nabi kata nampak lelaki. Jangan kata, nampak, ini ceritanya Nabi nampak lelaki. Maka kita jangan mudah mengata, oh, mengumpat ni orang perempuan je. Asal ngumpat orang perempuan. Asal ngumpat orang perempuan. Tak, lelaki pun sama. Sama je. Kalau tak, takkan boleh duduk warung sampai berjam-jam. Habis kopi, teh, Milo, bercawan-cawan. Pasal apa? Cerita orang lah. Kalau cerita hal diri sendiri, tak seronok. Cerita kebaikan orang, tak show. Yang seronok, yang show apa? Cerita tentang keburukan orang. Kau tahu Pak Imam tu bacaan dia sedap betul. Macam Imam Mekah. Pandai dia, sekolah tinggi. Bangun pagi, semayang, puasa, rajin. Berapa lama kita tahan cerita baik. Ujung-ujung, rupanya bini dia tu gindu. Oh, berlantu, patutlah. Berlantu, patut suara dia sedap. Pakai susuk. Oh, agak. Tutup meja. Kan? Jatuh cawan. Oh, baru syuh cerita. Pakai susuk rupanya. Ilaha illallah. Terus tukar daripada teh jadi teh tu. Teh tarik tu. Tadi teh je. Kan? Teh tarik terus. Pasal tajuk sedap. Allah. Moga-moga Allah lindungi kita. Mencari keburukan orang. Mencari keburukan orang. Orang yang mencari keburukan orang ni adalah orang yang merosakkan diri dia sendiri. Kita kalau sibuk nak cari keburukan orang, sebenarnya kita sedang merosakkan diri kita. Tetapi kalau kita mencari keburukan diri, itu yang bagus. Yang bagusnya cari keburukan diri, bukan cari keburukan orang. Kalau kita cari keburukan orang, kita merosakkan diri kita. Tapi kalau kita cari keburukan diri kita, yang ini jarang orang buat. Tak seronok ni. Kerja yang tak seronok, cari keburukan diri. Kerja yang seronok, cari keburukan orang. Kenapa seronok cari keburukan orang? Sebab hati kita rosak. Semuanya kerana hati. Kalau kita rasa seronok cerita keburukan orang, seronok cari keburukan orang, buka aib orang sana, buka aib orang sini, seronok kita buat benda-benda tu, maka ketahuilah bahawasanya hati kita telah rosak. Hati kita telah rosak. Ketika itu hati kita telah rosak. Sedarlah kita, hati kita telah rosak. Tapi kalau kita tak seronok, tak suka, tak dan kita dengan benda-benda macam tu, mudah-mudahan hati kita dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong, jangan takabur. Minta selalu, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau ubah hati aku ya Allah. Jangan kau tukar hati aku ya Allah. Ni dah bagi ni. Ba'da iz hadaitana. Selepas kau beri hidayah pada kami ya Allah. Dah bagus dah elok dah ya Allah. Jangan ubah lagi ya Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila-bila masa je hati ni boleh berubah. Orang fasik, kata Nabi, Allah benci. Allah benci orang fasik. Tapi orang fasik yang paling Allah benci siapa? Orang tua. Orang tua, maaf cakap lah, tuan-tuan ni belum tua, orang lama je. Kan? Nabi kata yang paling Allah benci orang tua yang fasik. Kenapa? Kalau bahasa kita sekarang apa? Tua tak sedar diri. Tua tak sedar diri. Dah tua, rumah kata pergi, kubur kata mari. Amboi, sedap tu kata orang tak sedar diri, kena tu. Mari, pergi, diri, kena macam pantun. Kan? Ini yang Allah paling benci. Masih buat maksiat, tak solat, tak tutup aurat, kan? Buang masa,
Baik. Ramailah tuan-tuan, ramai banyak. Ada tak orang macam ni, ramai tak macam ni, berlambak. Berlambat-lambat. Bukan ada, tapi berlambat-lambat. Yang paling kita takut apa? Kita takut, kita ni takut, yang paling kita takut, kita kena twist di penghujung usia. Dah elok dah pergi masjid, dah elok dah beramal, dah elok dah beribadah, tiba-tiba birthday 70 tahun. Birthday 70 tahun. Happy birthday Atuk. Happy birthday nenek. Atuk nenek lepas birthday 70 tahun, tiba-tiba dah tak pergi masjid dah. Mana tak nampak pergi masjid? Dulu rajin. Dulu selalu, tiap hari, tiap waktu. Lepas birthday 70 tahun, tak pergi-pergi. Datang Pak Imam AJK nanya, "Kenapa Haji? Apa khabar? Baik. Kenapa Haji?" Haji tu tak pergi masjid lagi. Lama tak nampak pergi masjid. Saya rasa cukup lah, kata dia. Cukup, kata dia. Dah lama dah saya pergi masjid ni. Saya nak berehat pula. Patutnya makin tua makin rajin, makin selalu. Tak nak balik pula tu patutnya. Payah berompil, bertarik, pergi baliklah bang, baliklah masjid nak tutup ni kan. Baliklah, aku tak nak balik. Patut gitu. Ni tak pergi pula. Kata dia dah cukup lah. Aku dah selalu dah pergi masjid ni, aku nak berehat pula. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, benda ni ada berlaku. Banyak berlaku. Di mana-mana dalam masyarakat kita. Dan kita takut sangat janganlah berlaku pada diri kita. Tiba-tiba datang pula sawan dia begini. Takutlah tuan-tuan. Dah sakit. Ada yang kita tengok sakit. Sakit terbaring, terus tak sembahyang. Aku sakit, macam mana nak sembahyang? Dah sakit. Masa sihat sembahyang. Dah sakit ni patut makin kuat dia sembahyang. Kita tahu kan, selagi hayat di kandung badan, solat ni kita kena buat. Selagi ada hayat kita. Walaupun dengan apa? Dengan hati sekalipun. Betul? Mata dah tak boleh, Ustaz. Mata pun dah tak boleh kelip-kelip. Ni akhir kan mata. Isyarat mata kan, sembahyang ni. Mata pun tak boleh kelip. Kan? Dah terbeliak gitu je. Kan? Hati pun kena sembahyang juga. Punyalah berat cerita tanggungjawab kita solat ni. Pentingnya, perlunya kita pada solat ni. Ni tak nak pula dia solat. Allahu Akbar. Apa sawan dah masuk pelatuk ni. Kan? Ni yang kita takut. Kita hari ni dah belajar, dah faham sedikit banyak ilmu ibadat, kan? Ketanggungjawab kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab kita sebagai hamba ni, kan? Dan mana kita doalah banyak-banyak. Rabbana la tuzigh qulubana, bukan Rabbana la tuzigh qulubana. Ada orang baca la tuzigh qulubana. Imam pula tu baca, dia dengar Allah nak cakap macam mana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Dengar macam tak ada salah. Di huruf gha, huruf ghin. Rabbana la tuzigh qulubana. Bukan la tuzigh qulubana. Sampai ketua gitu. Ni bukan tuan-tuan betul. Ni contoh kan. Tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, kurniakan saya, kurniakan kami sentiasa ingat pada Engkau, ya Allah. Ingat Allah ni sampailah akhir hayat kita, husnul khatimah. Jangan ujung-ujung hilang pula. Jangan tiba-tiba pusing pula. Ini semua kan kita belum tahu lagi tuan-tuan nasib kita. Sebab tu kita cerita tadi kan, Azazil beribadah puluh ribu tahun, ujung-ujung terbalik jadi makhluk laknat Allah. Kita ibadat berapa tahun? Berapa hari? Belum tahu lagi. Jadi apa nak buat ini? Doa. Azazil dia lupa doakan diri dia. Jadi kita kena doakan diri kita hari-hari, tiap-tiap waktu. Banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Boleh lagi Boleh Alamak, macam tak boleh lah.
Sampai ni. Nabi bersabda, siapa mereka itu wahai Jibril? Mereka adalah orang yang mengumpat manusia. Saya nak cerita 6 perkara, 6 tempat yang diharuskan mengumpat. 6 perkara. Boleh mengumpat? Boleh. Tapi 6 tempat je. 6 perkara je yang boleh. Lain daripada tu tak boleh. Haram. Yang boleh 6 perkara, 6 tempat. 6 perkara ni diharuskan, mana bolehlah mengumpat. Boleh kan? Tapi dalam keadaan tertentu saja. Apa keadaannya? Bila keadaannya? Kita akan sambung nanti. Sambung je lah nanti. Masa datang insya-Allah. Mudah-mudahan hari ni kita menambah-nambahkan lagi amal ibadah kita. Dengan sedikit perkongsian ilmu ni, kita dapat tambah amal ibadah kita insya-Allah. Ni dah nak masuk Sya'ban, nak masuk Zulhijjah ni kan. Ni siapa yang belum masuk ibadat korban ni, jangan lupa usahakan diri, paksa diri kita. Paksa diri. Ibadat ni kena paksa kan. Kita tak tahu tahun depan ada lagi tak, jumpa tak lagi kita dengan musim korban ni. Tak tahu, tak pasti. Jadi pastikan tiap-tiap tahun, tuan-tuan, ibu ayah ni, saya nak mengajak tuan-tuan masuk ibadat korban. Saya tak kempen masuk masjid saya ke, tak ada. Masuklah mana-mana. Buatlah mana-mana. Ustaz tak mampu yang 800, masuk yang murah tu, 300 Moja Palestin. Tak apalah, itu je yang mampu. Kan? Tak kisah, yang penting ada. Buat. Kita tak nak menyesal dalam kubur esok. Kita tak menyesal akhirat esok. Alah ustaz, korban ni kan, kan nak pakai seko je. Akhirat esok kan nak tunggang naik seko je, bukan nak banyak pun. Dia ajar kita balik kan. Nak pakaikan seko je, kata dia. Seko memang seko. Bila buat? 20 tahun dulu masa pergi Mekah. Ya Allah, lama ni. Tuan-tuan tahu tak yang Allah sebut muflis akhirat? Nabi kata muflis akhirat. Bila dia masa je lembu kita tu boleh bagi orang. Betul? Ada korban? Ada. Mana? Dah bagi orang tu. Kenapa? Dulu kau ngumpat dia? Dosa ngumpat dah ni. Nanti kita masuk macam mana dosa ngumpat, pahala ngumpat kita hilang. Nanti kita akan jumpa macam mana pahala ngumpat kita boleh hilang. Ini tak ni. Allah. Habis, nasib baik ada spare gitu. Nasib baik ada spare, buat lagi. Tengok, pun dah tak ada lah. Kenapa? Ngumpat orang tu pula. Dah tak ada juga. Nasib baik ada spare lagi. Buat banyak-banyak. Biar ada banyak spare kita. Nak naik ni esok dekat mahsyar, nak menuju di bawah naungan aras Allah Ta'ala. Dekat mahsyar esok, tak ada tempat yang nak bernaung, nak berteduh, melainkan di bawah naungan aras Allah Ta'ala. Aras Allah ni besar mana? Nabi cerita apa? Besarnya aras Allah ni, boleh sama sikit? Sikit ni nak tutup kan? Haji tengok saya macam marah je. Ada kerja kan? Saya tak kira, sikit-sikit je kan. Nabi cerita apa? Nabi jumpa malaikat Jibril malam Mi'raj kan. Ya subhanallah, ma khalquka a'zamu kan. Besarnya, hebatnya, cantiknya ciptaan Allah pada engkau Jibril. Jibril kata apa? Jangan Muhammad. Ini tak cantik lagi, ini tak besar lagi. Kan Jibril kan 300 kiri, 300 kanan, yang mana satu sayap dia boleh menutup seluruh alam kan. Jibril kata, saya ni Muhammad duduk bawah satu kepak Israfil aja. Kan? Duduk bawah satu sekepak Israfil aja kan. Rupanya Israfil lagi besar. 600, 1200. Jumpa Israfil pula. Israfil kata, saya ni tak besar lagi, ada lagi besar. Dia kata, siapa besar tu dia? Malaikat yang pemikul arash. Kan? Malaikat yang pemikul arash tadi. Besar malaikat pemikul arash tu, Israfil duduk bawah satu kepak dia je. Nak tahu lah besar mana arash pula? Nabi kata apa? Aku pergi dekat kursi. Bukan kursi duduk ni, wasi'al kursi tu. Kan? Besarnya kursi Allah ni, wasi'al kursi, makhluk yang bernama kursi ni, kata Nabi apa? Alam semua alam ni. Benda-benda alam ni, 7 petala langit, 7 petala bumi ni. Kan Nabi kata, makhluk bumi ni kumpul, kemudian turun makhluk langit pertama.
lebih ramai daripada segala makhluk bumi. Turun makhluk langit kedua, lagi ramai daripada makhluk langit pertama. Turun makhluk langit ketiga, lagi ramai daripada makhluk langit kedua. Kumpul segala-gala ni, kan Nabi kata hanya sebesar cincin yang dicempakkan di tengah-tengah padang pasir. Itulah kursi Allah. Padang pasir itu umpama kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan besarnya aras pula, padang pasir tadi tu, kursi tadi tu, kalau letak pada aras hanya sebesar cincin di tengah padang pasir. Hebatnya kursi, hebatnya aras Allah Taala. Ni kita nak bernaung di bawah aras Allah nanti esok. Nak pergi macam mana? Dengan binatang korban kita. Kena ada. Pastikan ada. Jangan dah buat sekali cukup. Bila masa korban kita boleh hilang, belum tentu jadi ikhlas ke tidak. Belum cerita ikhlas lagi. Itu bab ikhlas tak masuk lagi. Kan? Jadi cerita apa? Kena bagi orang je esok. Dah tak ada dah. Jadi masuk. Tak boleh masuk seekor, masuk satu share. Kan? Sunat muakkad bagi yang mampu. Sunat yang dituntut bagi yang mampu. Siapa yang mampu? Ada makan, ada pakai, ada minum, diri dia dan tanggungannya pada hari nahar dan hari tasyrik, dan ada duit lebihan yang cukup untuk ibadat korban. Tak buat, ini ibu-ibu kakak tuan-tuan semua, ni kita jangan lepas peluang ni. Sebab apa? Macam puasa juga, kita tak tahu tahun depan kita jumpa lagi tak apa bulan puasa. Maka begitulah juga dengan korban. Kita tak tahu lagi tahun depan kita jumpa dengan bulan korban. Dan bila kita berkorban, kita jangan harap pada daging korban tadi. Jangan bercita-cita kita pada daging korban tadi. Terus kata apa? Namanya pun korban. Korban lah. Kalau ada, ada. Tak ada, sudah. Korbankan. Harus bagi 3 bahagian kan? Kita belajar kan? Daging korban harus dibagi pada 3 bahagian. Itu harus. Yang afdal bagi semua. Yang afdal bagi semua. Bagi semua. Apa yang kita ada? Tak apa. Nama pun dah korban. Dah. Jadi cukuplah. Sekadar tu pagi ni pertemuan kita. Mudah-mudahan menambah rasa suka. Kita cakap-cakap ni menambah rasa suka kita nak beramal. Rasa minat, semangat kita nak beramal ibadah dunia ni untuk kejayaan akhirat kita. Tak ada kejayaan yang sebenar manusia melainkan berjaya bila? Akhirat nanti. Dapat 10A, 11A, 12A, berjaya. Tapi belum kemuncak kejayaan. Kemuncak kejayaan bila? Akhirat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik-baik daripada Allah belaka, yang kurang salah silap minta ampun, minta maaf, kerana itulah sifat saya, serba kekurangan, minta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sikit kak nak kongsi. Saya suka baca doa tu tadi, Allah mahtim lana bi husnil khatimah, sebab Nabi kata doa tu doa pematah tulang belakang iblis. Doa tu doa pematah tulang belakang iblis, tulang belakang syaitan. Kenapa? Kerana kalaulah Allah kabulkan doa kita tadi tu, maka hampa binasalah iblis. Kata dia, penatlah, hancurlah, binasalah segala usaha aku selama ni. Kenapa? Kerana Allah mematikan hamba ni tadi dalam husnul khatimah. Dan waktu paling antara waktu paling mustajab kita berdoa dalam majlis ilmu. InsyaAllah amalkan selalu doa ni. Hari hujan, hari Jumaat, antara 2 khutbah, lepas solat, hari nahar. Besok ni nak hari wukuf kan? Hari wukuf, jaga betul-betul. Puasa hari wukuf, kemudian jangan tinggal waktu mustajab doa. Kat sana waktu mustajab doa bila? Lepas asar kan? Kira sana kalau lepas asar, kita ni lebih kurang isyak. Waktu ni rebut betul-betul. Waktu mustajab betul nak doa. Hari wukuf lepas waktu asar. Jangan sibuk beraya pula, main bunga api, main mercun. Dah, Allahu a'lam tu je lah. Tak habis-habis 10 tak habis cakap.
Dia duduk. Dia makan-makan. Tak ada. Kita makan